Hari ni kita sama-sama nak pillow talk, borak-borak mengenai kisah hidup kita kan. Sebelum ni pun saya tak sempat mengenali setiap orang. So far saya mengenali Sili sebab kita orang dalam satu van waktu daripada airport. Betul Sili? So saya harap dapatlah saya mengenali yang lain tu dengan lebih dekat lagi. So mana kat sini kita ikut jangka umur. Boleh ke bang? Dari muda. Sebab saya pegang mic. So saya boleh bagi kat siapa yang kena mulakan dulu. Okey, kita mulakan dengan abang. Kita nak abang share dengan kita apa tugas saya dan abang, dan apa pengalaman hidup abang yang mungkin kita orang boleh pelajari, betul kan? Kita yang bertiga ni masih adik-adik lagi. So something yang kita boleh belajar daripada abang. Kan kita mulakan dengan abang Kenalkan diri bang. Hai, Assalamualaikum. Saya Syamuddin bin Zawawi, bekerja sebagai salah seorang penyebar roti canai. Berniaga selama 20 lebih tahun lah. Okey. Kalau tak sedap juga tak tahu dah 22 tahun. Pengalaman semasa berniaga tu memang banyak. Pahit, manis ada. Daripada membesarkan anak dengan berniaga, dari situ kita dapat meningkatkan kehidupan kita dengan pengalaman, dengan apa-apa yang kita lalui, pahit manis yang kita lalui, itu sebagai pendinding atau apa tu? Pedoman untuk kita dalam perjalanan hidup. Okey. Sebelum membesarkan anak, saya bekerja sebagai seorang kira macam penjaga kedai lah, satu kedai. Bekerja sebagai pembantu kedai maksudnya. Selama 7 tahun. Lepas tu yang tauke yang kedai tu tak mau lagi yang menjalankan kedai. Lepas tu dia take over bagi orang lain. Jadi saya tak selesa dengan bos yang baru tu. Saya berniaga sendirilah. Ya, guna berniaga stall kecil sajalah. Itulah start saya permulaan saya berniaga untuk sendiri. Senang, masak sendiri, ikut masak sendirilah. Jadi masa mula-mula hendak berniaga tu banyaklah pengalaman. Memang cari customer lagi, cari tu kan, Modal. cari modal. Lepas tu membesarkan anak-anak lagi dengan duit berniaga. Lepas tu kan anak masuk U lagi kan. U University yang kembar tu masuk Universiti Melaya. Oh, anak sulung abang. Yang sulung yang berumur sekarang 27 tahun. Salah seorangnya adalah artis, betul? Oh, ya artis. Jadi kumpulan Bahaya Hanisa. Yes. Apa aku buat kan? Okey. Bini tengok. Oh, dah ada bini. Cakap tak ada. Ada lah. Dia bunyi lah. Okey, sebelum dalam berniaga tu kan pengangkutan ada kurang sikit. Biasa guna yang motosikal guna 70 saja kan. Okey. Honda 70 tu biasalah lambat. Kalau nak pergi tempat berniaga tu, bila masa nak sampai ni? Bawa banyak. Lepas tu kuah depan, belakang tu roti lagi kan. Kalau masa hujan, kalau sikit dekat corner tu jatuh, habis kuah je jatuh. Kuah habis jatuh tinggal sikit. Tapi pergi jalan juga nak berniaga. Walaupun kuah tu tumpah kan. Terlalu banyak tumpah, tapi kalau nak balik kat jalan tak. kalau nak balik memang rugilah sebab masih ada kuah tu, masih ada peluang nak berniaga lah. Itu je lah. Kita serahkan kepada yang pakar. Gitu dong. Sambung balik. Okey, kita dah mulakan dengan yang paling senior. Pandai dia. Kita patah pula kepada yang paling muda. You berapa? 30? Saya 38. Okey, I 36. Dia lagi muda, 28 kan? Okey, you lah. Mestilah you. 29. 29, betul? 29. Masih muda lah. Okey.
Okay, kita dengar sedikit pengalaman, kita nak berkongsi pengalaman. Walaupun you masih muda, tapi setiap orang tu jalan hidup dia berbeza. Mungkin dia muda tak bermaksud dia tak ada pengalaman hidup, kan? Bagi I, semua orang ada pengalaman hidup. Tua atau muda tu bukanlah satu ukuran. Okay? Kita nak berkongsi, mana tahu ada benda yang baik daripada kamu untuk kami pelajari, dan ada yang buruk yang boleh kamu kongsikan untuk kami teladani. Okay, we share something yang kita boleh share. Ya. Okay. Ya, saya. Nak cakap apa Okey, saya tak ada apa-apa yang menarik dalam hidup saya nak diceritakan. Kita ambil save dulu. Macam tu. Okey. Jadi saya bukanlah asal daripada seorang penyanyi. Saya dalam kerja sepanjang hari saya bekerja adalah sebagai seorang pencipta lagu. Sebagai seorang komposer lah. Kalau dalam bahasa profesional, tak profesional sangat pun. Okey, jadi saya ada buat satu studio, baru setahun lebih, studio recording, dan sekarang ni tengah bukan merangkak, tengah meniarap tu. Teruk sangat dah tu. Kita tengah merangkak lagi, jadi banyak benda kita tengah belajar sekarang ni. Dan itu pun saya sebelum ni bermula dengan menumpang di studio member-member yang sebelum ni. Kita cari pengalaman sampailah kita dapat bantuan daripada pihak tertentu untuk mendapat buka studio sendiri. Kita keluarkan semua kita punya simpanan apa semua untuk capai impian nak buka studio sendiri tu. Tapi saya basic dalam pembelajaran tu bukanlah sebagai seorang ataupun sebagai seorang anak seni lah. Kalau dengar ni, kalau korang terkejut, saya belajar agama tau. Tapi pakai seluar pendek malam ni. Bagi tahu. Ya. Nak nampak kah? Cut. Okey, sambung. Jadi adalah orang tua kita bising kan. Kau lain kau belajar, lain yang kau buat, lain yang kau kerja kan. So saya pegang dengan satu prinsip, kalau kita nak, kita buat. As long benda tu tak menyalahi perkara-perkara di dalam asas agama, kita tak menyusahkan orang tua kita buat. Yang penting di akhirnya kita mampu bahagiakan ataupun menyenangkan orang tua kita. Tu penting tu. Kita kena senangkan hati diorang. Kita tak boleh bagi harta yang banyak pun, yang penting hati diorang senang cukup. Tu kita kena pegang sampai bila-bila. Lepas tu baru hidup kita aman sikit. Tak aman banyak lagi tau. Tu belum cerita pasal orang sekeliling yang toksik dengan hidup kita lagi. Kita baru buka studio sikit, diorang dah main sini-sini dekat social media. Kita fikir benda tu, peduli apa aku kan. Kita nak jalan, kita jangan tunggu orang. Kita buat je apa yang boleh. Okey? Tu sikit, sedikit lah. So, kita dengan orang yang paling, dia bukan paling tua tau. Dia paling tinggi sekali. Dia paling tinggi sekali. Kalau nak bercakap dengan dia, kena diri atas kursi. Itu dia. Swilly. Hai, nama saya... Hello. Okay, nama saya Swilly George. Saya berasal dari Sabah. Actually, saya tidak suka untuk bercakap pasal kehidupan saya, sebab saya sendiri pun tidak berapa suka dengan kehidupan saya yang lepas-lepas. Begitu. Okay, begini. Tapi begini, saya share sikit-sikit lah. Saya dari kecil saya sudah berpisah dengan keluarga saya lah. Umur saya 5 tahun, saya sudah berjauhan dengan family. Jadi kan saya seorang yang sangat berdikari. Dari kalau saya hantar pergi mana pun saya boleh hidup. Selain daripada menyanyi, saya juga seorang fotografer, wedding photographer lah. Dan juga saya pun tidak tahu, orang nampak saya macam, oh Swilly, kau boleh buat model. So diorang ambil saya jadi model. So saya pernah buat modeling, saya buat fotografi, dan saya juga bekerja sebagai abang bomba yang tidak berapa bomba. Kurus. Oi. Apa lagi? Itu sajalah dari saya. Kena yakin pada dirilah sendiri. Thank you. Okay.
Macam saya kalau hari ni saya nak berkongsi mengenai cerita saya macam mana saya menjumpai bidang muzik. Okey. Saya ni daripada kecil, waktu saya lahir tu, saya memang waktu mula dah boleh bercakap tu semua kan, saya memang nak jadi somebody yang duduk di atas pentas. Itu masalah yang paling besar sebab saya sebenarnya, saya cakap jujur, saya zero nervous bila atas pentas. Saya nervous waktu tunggu. Bila atas pentas, dengar je muzik, saya tarik nafas panjang, you akan nampak perbuatan saya tu, saya terus hilang rasa gementar. Saya lebih berkorbar-korbar. Itu memang saya. Sebab memang tadi daripada kecil, pergi kenduri kahwin, kalau ada live orang muzik tu, tak ada apa-apa, saya akan pergi atas pentas dan saya akan menari. Lagu contohnya Ice Ice Baby, lagu Michael Jackson ke whatsoever, saya akan menari. Itu memang natural saya. Sifat original saya. Saya tak takut berada di atas pentas. Daripada situ, saya memang cakap dengan family, saya nak jadi seorang penyanyi. Saya nak jadi seorang guru, pensyarah, pendidik. Dua perkara. Saya pun belajar. Saya, guru vokal pertama saya adalah seorang ustaz, nama dia Ustaz Asri Rabani, arwah Ustaz Asri Rabani. Saya mendapat pendidikan awal daripada dalam dunia nasyid. Saya menjadi anak angkat kumpulan Rabani. So saya belajar menyanyi daripada nasyid sebenarnya. So saya melibatkan kem-kem ibadah. So di situ diorang mengajar kita bernyanyi lagu-lagu dakwah, iaitu lagu-lagu nasyid. Kemudian saya masuk universiti, saya dapat pendedahan untuk menyertai orkestra. Di situ saya dapat peluang sebenarnya. Dia bagi saya, okey, sebab saya tak cakap saya boleh menyanyi. So dia cakap macam ni, okey, siapa kita nak masuk orkestra? So kita pun masuk orkestra. Saya masuk orkestra tu, apa instrumen yang you nak try? Saya nak try a flute. Waktu tu saya nak main flute. Lepas tu saya cakap, okey, saya masuk flute. Lepas tu minggu pertama, waktu start belajar flute, penyanyi orkestra tu tak sihat, sakit demam. Nak kena nyanyi lagu Bahtera Merdeka. Lepas tu saya memang suka lagu tradisional. Dari situlah baru pihak universiti tahu, oh, dia ni boleh nyanyi. Sebab saya cakap, saya nak cuba nyanyi lagu Bahtera Merdeka. Sebab saya sejenis seorang, okey, perkara ni you guys perlu lakukan. Bakat tu, orang takkan tahu kalau korang tak tunjuk. Certain orang akan cakap, alah, dia ni nak menunjuk-nunjuk lah bakat dia nak menunjuk. No. Kalau suara you macam emas pun, kalau you tak tunjuk benda tu, orang tak tahu kita ada bakat. Sebab bakat ni memang kita kena tunjuk. Bagaimana cara kita nak tunjuk, untuk apa kita tunjuk itu, hanya kita dan Tuhan je yang tahu, kan? So whatever orang nak cakap, jangan ambil endah. Yang penting you tahu apa niat you. You nak berkongsi bakat supaya you mendapat peluang, dapat kerja. Itu apa yang saya buat. So jadi saya pun jadi penyanyi di universiti, sebagai penyanyi orkestra. Untuk konsert-konsert diraja, konsert-konsert agung, saya melibatkan diri. Dari situ saya dah tahu dah, oh, aku ni minat menyanyi, kan? Saya berjaya berada sebagai guru vokal dan alhamdulillah hari ni saya berada kat Getaran Jiwa dengan korang, dengan position sebagai seorang penyanyi pula. Benda tu memang benda yang saya dream daripada kecil, tapi saya dapat waktu umur saya 36 tahun. Sekarang saya dah 36. Alhamdulillah. So benda tu saya dapat waktu umur 36 tahun, dan benda tu mungkin Tuhan tak bagi awal, ada reason dia. Mungkin saya akan hanyut, mungkin semua tu rahsia Tuhan. Kita tak boleh mempertikaikan. Yang penting kita sebagai manusia, apa kita nak, kita usaha dan kita tahu niat kita. Saya biasa amalkan benda macam tu untuk memudahkan kita lah. Kan. Itu je lah yang saya boleh kongsi, macam mana saya boleh tercebur. Gitu. Ada apa-apa lagi kita nak bincang? Apa lagi? Kita boleh mandi-mandi ke? Saya rasa macam air-air kat belakang tu manggil-manggil.